Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga bahagia selalu hari ini dan hari-hari seterusnya. Okey, hari ini saya Nurul Syazwani binti Rosmawi dari Principal Asset Management Berhad ingin menerangkan mengenai wasiat. Okey, ini saya baca dari As-Salihin Trustee Berhad. Okey, ini As-Salihin Trustee Berhad. Makna wasiat. Okey, wasiat ni adalah pengakuan seseorang yang dibuat pada masa hayatnya ke atas harta atau manfaat untuk digunakan bagi tujuan kebajikan atau apa-apa tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang Islam selepas kematiannya. Okey, waris utama untuk wasiat adalah suami ataupun isteri, anak-anak yang sah taraf, ibu bapa dengan syarat mereka adalah beragama Islam. Yang waris utama ni mesti beragama Islam. Okey, seterusnya golongan yang tidak dianggap sebagai waris yang layak mewarisi menurut Islam, iaitu anak angkat, anak tidak sah taraf, ibu bapa angkat. Okey, Islam membenarkan orang Islam menulis wasiat ke atas 1/3 daripada hartanya kepada waris bukan faraid, sama ada mereka Islam ataupun tidak, atau untuk kebajikan asalkan ia menepati syariah. Orang Islam yang mempunyai harta yang mahu memberi manfaat kepada yang berikut, contohnya adalah nak beri kepada cucu, nak beri kepada anak angkat, nak beri kepada kawan baik, nak beri kepada ahli keluarga bukan Islam. Mungkin sebelum ni dia beragama lain, tapi dia dah convert, dia dah masuk Islam, tapi dia nak bagi juga harta dia kepada waris yang bukan Islam tu, contohnya ibu, contohnya adik-beradik, bapa dia. Boleh buat wasiat. Ataupun anak yang bukan Islam daripada perkahwinan terdahulu, contohnya anak yang bukan Islam. Okey, nak bagi kepada masjid, nak bagi pada badan-badan amal dan hospital, boleh tulis wasiat dekat As-Salihin Trustee Berhad. InsyaAllah kami boleh uruskannya. Okey, saya nak terangkan sedikit mengenai bahagian pewarisan. Okey, bahagian pewarisan ni macam secara simple je saya akan terangkan. Yang kalau nak secara detail mungkin kita boleh jumpa nanti insya-Allah. Okey, kalau untuk suami, jika suami isteri dia meninggal dan isteri dia meninggalkan anak, dia akan mendapat 1/4 jika si mati meninggalkan anak atau cucu daripada anak lelaki ke bawah. Okey, kalau si mati tidak meninggalkan anak, okey, dia mendapat 1/2. Jika si mati tidak meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak lelaki ke bawah, dia akan mendapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isterinya. Okey, untuk isteri pula, bahagian isteri mendapat 1/8 jika si mati tu suami meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak lelaki ke bawah. Okey, 1/4 jika si mati tidak meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak lelaki ke bawah. Okey, ada yang tanya, kalau ada madu macam mana? Kalau ada madu, kalau seorang isteri 1/8, kalau ada dua madu, ada dua orang isteri, iaitu kena bahagi dengan 2. Seorang isteri mendapat 1/16. Kalau ada tiga isteri, seorang isteri mendapat 1/24 bahagian. Dan jika ada 4 isteri, seorang isteri tu mendapat 1/32 bahagian. Maknanya
dia akan bahagi-bahagikan mengikut 1/8 tu bahagi berapa orang isteri yang suami tu ada. Okey, kalau untuk bahagian ibu bapa, kalau untuk ibu ni 1/6 jika si mati 1/6 jika si mati tu anak lah, tak kira anak lelaki ataupun perempuan, si mati tu meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak lelaki ke bawah, ataupun dia mempunyai lebih daripada seorang saudara. Seorang saudara ni contohnya dia ada seorang lagi dan ada seorang lagi saudara. Maknanya bukan dia dan saudara dia seorang je. Maknanya lebih daripada seorang lah saudara dia. Dia ada 3 lebih kurang. 3, lebih daripada 3 saudara. Maknanya adik-beradik dia ada 3 orang. Maknanya kat sini 1/6 jika si mati meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak lelaki ke bawah, ataupun mempunyai lebih daripada seorang saudara. Maknanya dia ada 2, ada 3, ada 4, ada lebih daripada seorang saudara. Okay, saya harap faham. Okay, 1/3 jika si mati tidak meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak lelaki ke bawah, ataupun mempunyai seorang saudara sahaja. Maknanya dia ada 2 orang adik-beradik saja. Kalau ada 2 orang adik-beradik, contohnya dia meninggal, dia ada seorang je adik-beradik, maknanya ibu dia mendapat portion 1/3. Okey, 1/3 baki jika si mati meninggalkan suami ataupun isteri dan bapa sahaja. Jika si mati ni, contohnya si mati adalah lelaki meninggalkan isteri dan bapa sahaja. Jika ada isteri dan bapa sahaja, maka dia mendapat 1/3 baki. Untuk bahagian bapa pula mendapat 1/6 jika si mati tu si anak meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak lelaki ke bawah. Asobah ni adalah baki harta pusaka. Jika si mati tidak meninggalkan anak ataupun cucu daripada anak lelaki ke bawah. Asobah tambah dengan 1/6 jika si mati meninggalkan anak perempuan sahaja. Okey. Untuk bahagian anak pula, kalau anak lelaki asobah jika si mati meninggalkan seorang sahaja anak lelaki. Kalau ada seorang je anak lelaki, maka anak lelaki itu mendapat nilai asobah. Kalau untuk asobah sama rata pula, jika si mati meninggalkan lebih daripada seorang anak lelaki. Kalau ada 3, 4, 5, 6 anak lelaki, maka asobah ni dibahagi sama rata. Okey, asobah 2 nisbah 1 jika ada anak lelaki dan anak perempuan. Okey, kalau untuk anak perempuan pula, kalau anak perempuan, si mati ni hanya meninggalkan anak perempuan saja. Anak perempuan seorang hanya mendapat 1/2 bahagian. Okey, kalau untuk anak perempuan ramai anak perempuan, lebih daripada seorang anak perempuan, iaitu 2/3 sama rata. Maknanya contohnya ada lebih daripada seorang, ada 2 ataupun 3 ataupun 4 anak perempuan, yang harta 2/3 ibu bapa yang tinggal itu dibahagikan sama rata kepada anak-anak perempuan setelah dibahagikan bahagian faraid untuk orang-orang waris-waris yang layak. Okey, untuk asobah sama rata, asobah 2.1, 2 nisbah 1 jika meninggalkan anak lelaki dan perempuan, sama macam anak lelaki tadi. Itulah serba sedikit bahagian pewarisan. Jika ada siapa-siapa yang ingin saya kirakan bahagian pewarisan, boleh kontak saya di talian 011 2555 1269. Okey, saya sudahi dahulu hari ini. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi, konsultan keuangan anda. Boleh hubungi saya jika
memerlukan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.